Salam sejahtera, anda sedang menonton cerita di Sebalik Berita hari ini 10 September 2021. Sudah tentu banyak perkara sebenarnya ataupun kisah yang boleh diceritakan, antaranya bagi mereka ataupun individu yang berada ataupun yang bermastautin khususnya di Lembah Kelang, itu di Kuala Lumpur, di Putrajaya dan juga Selangor, telah pun hari ini hari pertama telah pun fasa 1 telah pun beralih ke fasa 2 bagi PPN iaitu Pelan Pemulihan Negara. Tetapi nanti saya nak bersama dengan Ridauddin. Tapi untuk waktu ini semalam telah pun diumumkan ataupun dalam satu sidang media Kementerian Kesihatan Malaysia KKM yang mana telah pun melancarkan laman sesawang baru iaitu yang disebut sebagai COVID Now, yang mana memaparkan data utama yang lebih mudah untuk fahami dan juga yang boleh diakses oleh semua masyarakat umum. Ia boleh sebenarnya dilayari sejak semalam, iaitu 6 petang semalam, dan kalau saya petik daripada apa yang disebutkan oleh Menteri Kesihatan YB Khairy Jamaluddin, yang mana COVID Now ni adalah antara lain adalah platform perincian laporan data harian terkini yang mana memaparkan kes kematian, status vaksinasi dan juga jenis vaksin yang dikemaskini setiap pukul 12.30 malam. Dan kalau kita biasanya sejak pandemik sehinggalah sekarang ini, kenyataan akhbar yang dikeluarkan oleh Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Nur Hisham Abdullah yang biasanya dikeluarkan ataupun yang disiarkan pada lewat petang hanya akan diteruskan, difahamkan hanya akan diteruskan dalam tempoh seminggu ini. Dan sebelum ini KKM memuat naik data granular dan juga data-data vaksinasi ke dalam satu platform lain dengan data yang dimaksudkan ditambah baik dari semasa ke semasa. Contohnya, ini data lama saya tunjukkan untuk hari ini, status terkini COVID-19 di iPad saya ini bagi untuk hari ini saja kesnya, kes baru 21,176. Kalau diikutkan pecahan-pecahan negeri, sudah tentu kita melihat pada Sarawak masih lagi tinggi dengan catatan ataupun rekod baharu untuk hari ini lebih kepada 3,734 kes, diikuti Selangor 3,595 kes. Negeri-negeri lain juga turut mencatatkan angka yang tinggi iaitu seperti di Johor. Johor mencatatkan 2,297, Sabah 2,246, Pulau Pinang 1,939 dan juga Kedah 1,808 yang mencatatkan angka lebih 1,000. Yang lain, negeri-negeri lain adalah seperti di Perak mencatatkan 1,366 dan juga Kelantan 1,254. Itu adalah perkongsian yang akan diteruskan sepanjang seminggu ini, perkongsian dan juga data KKM yang akan diteruskan dalam tempoh seminggu ini. Tetapi mulai semalam yang telah pun dilancarkan oleh COVID Now dan juga data-datanya dikemaskini pada setiap dan juga ketika jam 12.30 malam, saya ingin berdiri dan saya nak tunjukkan kepada anda COVID Now, iaitu platform yang dilancarkan semalam oleh KKM. Ini adalah, kalau anda terus ke covid6.moh.gov.my, ini adalah paparan utama yang anda boleh saksikan. COVID-19 di Malaysia, antara yang atau bahagian-bahagian ataupun pautan-pautan yang anda boleh saksikan di COVID Now, antaranya vaksinasi, kematian, ABP iaitu alat bantuan pernafasan, ICU, hospital dan juga kes. Saya mulakan dahulu perkara yang penting iaitu melihat kepada vaksinasi populasi, yang mana kalau kita lihat kepada angka secara keseluruhannya setakat ini iaitu lebih kepada 37 juta ataupun lebih tepat lagi 37,204,587. Pecahannya sekurang-kurangnya menerima satu dos adalah 21,080,000 yang lengkap ataupun yang sempurna bagi kedua-dua dos ataupun satu dos tunggal. Misalnya angkanya ialah 16,680,000. Lagi yang penting dalam platform dan juga kemaskini data ini, kita boleh lihat contohnya kes aktif COVID-19 dikongsikan pada ketika ini di platform COVID Now ialah jumlah kuarantin di rumah. Jumlah kuarantin rumah setakat 9 September 2021 sehingga jam 11.59 malam dikongsikan jumlah yang dikuarantin di rumah adalah 202,646 ataupun peratusnya lebih kurang 83.5%. Yang berada di PKRC, yang ditempatkan di PKRC adalah 25,413, manakala yang menerima rawatan di hospital adalah 13,413.
Untuk melihat kepada kematian per 100,000 populasi juga dikongsikan dalam platform COVID Now ini, iaitu seperti anda boleh lihat ini, kematian ABP adalah bagi kategori yang memerlukan alat bantuan pernafasan, ICU, hospital dan juga kes. Secara keseluruhannya diberi perincian berdasarkan data untuk 2 minggu. Kemudian kita lihat lagi bagi kes-kes seperti kes kematian, anda boleh lihat secara keseluruhannya ataupun melihat kepada tempoh 6 bulan sahaja. Ada perbezaannya mengikut graf itu 2 bulan dan juga 2 minggu. Misalnya kita melihat untuk 2 minggu, kita boleh melihat perbezaan data ataupun sama ada turun naik bagi kes kematian COVID-19 ataupun kita melihat kepada pesakit COVID-19 yang mana memerlukan ABP. ABP adalah alat bantuan pernafasan bagi pesakit yang ditempatkan di ICU dan juga pesakit yang berada di ward kes COVID-19 dan juga ujian saringan COVID-19. Perkara-perkara lain yang anda boleh lihat dan juga mendapatkan datanya, kita melihat seperti yang saya katakan tadi, vaksinasi. Kalau kita melihat kepada, ini adalah angka keseluruhan populasi, tapi yang biasa yang disebut adalah bagi populasi yang merangkumi peratusan dewasa, iaitu 18 tahun ke atas. Yang anda saksikan nombor ini, 90.1% sekurang-kurangnya 1 dos adalah merangkumi kepada peratusan dewasa lebih 18%. Tapi kalau kita lihat secara keseluruhannya, kita nampak perbandingan sebenarnya yang menerima 1 dos adalah 64.6%. Itulah kalau kita boleh melihat kepada pentingnya perkongsian data seperti COVID Now ini, ada beberapa ataupun perincian yang lebih ataupun secara detail yang boleh kita dapat apa sahaja berkaitan dengan vaksinasi dan juga COVID-19. Anda boleh teruslah ke COVID Now untuk mendapatkan data dan juga perincian dikongsikan oleh MOH di platform COVID Now ini. Jadi untuk waktu ini, saya nak terus bersama dengan pengasas dan juga Ketua Pegawai Eksekutif Pusat Galen untuk Dasar Kesihatan dan juga Sosial, Encik Azrul Muhammad Khalid. Encik Azrul, Assalamualaikum Encik Azrul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, baik. Encik Azrul, inilah yang pastinya dinanti-nantikan dan juga yang sentiasa dituntut oleh pakar-pakar kesihatan yang mana melihat kepada pengurusan data dan juga perkongsian data. Semalam diumumkan ini adalah platformnya COVID Now dan sebelum ini juga ada beberapa platform lain yang dikongsikan data dan juga maklumat COVID-19 ataupun vaksinasi yang dijalankan oleh kerajaan. Tetapi untuk waktu ini apabila kita melihat kepada pengurusan data dan juga perkongsian data, dengan langkah terbaru yang diambil oleh Kementerian Kesihatan ini, iaitu platform COVID Now, bagaimana ia boleh sebenarnya membantu pihak berkaitan untuk membuat analisa dan juga membuat satu keputusan dan juga langkah yang lebih baik dalam masa terdekat ini? Sebenarnya perkongsian data daripada Kementerian Kesihatan secara lebih terbuka dan terperinci sebenarnya telah bermula dengan muat naik data daripada KKM ke laman github.com, di mana ianya telah wujud sejak pertengahan bulan Julai lalu. Di situlah kita dapat melihat data daripada CPRC, Sistem Pemantauan Penggunaan Hospital dan MySejahtera, dan langkah memperkenalkan platform COVID Now ini yang memudahkan persembahan maklumat terperinci tersebut termasuklah daripada CITF, sememangnya sangat-sangat dihargai dan rasanya ramai para pemerhati dan penganalisis kesihatan awam pastinya sujud syukur melihat perubahan tahap keterbukaan dan ketulusan mengenai data kesihatan berkait COVID-19. Sememangnya pemahaman mengenai data COVID-19 yang lebih baik dapat membantu dasar dan langkah kerajaan yang dilakukan adalah tepat dan relevan. Sebenarnya perkembangan ini sebenarnya merupakan cabaran atau challenge kepada kementerian lain seperti Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat untuk mempraktikkan ketulusan yang sama mengenai program COVID-19 yang mereka jalankan.
Encik Azrul, sebelum ini kita melihat ataupun masyarakat secara umumnya melihat kepada angka-angka yang dikongsikan oleh KKM, khususnya berapa ramai yang telah pun positif untuk hari ini, berapa yang telah pun dimasukkan ke dalam ward ataupun berapa yang telah pun meninggal dunia akibat COVID-19 juga vaksinasi. Tetapi melihat kepada platform COVID Now ini, contohnya bagi saya tunjukkan bagi kematian, contohnya lah, bagi kematian per 100,000 populasi untuk data untuk 2 minggu ini, kalau kita lihat perbandingan dari segi angka, sudah tentu kita melihat kepada angka yang paling tinggi dalam negara, kita bandingkan antara negeri-negeri. Tetapi kalau kita melihat untuk kategori ataupun nisbah bagi kematian per 100,000, kita melihat kepada contohnya lah, Selangor paling tinggi daripada kita melihat contohnya bagi kategori kematian berbanding dengan negeri-negeri lain. Begitu juga kalau kita melihat kepada aspek yang memerlukan alat bantuan pernafasan, Perlis misalnya lebih tinggi berbanding dengan negeri Selangor. Begitu juga bagi pesakit yang berada di ICU. Kita melihat Kedah sebenarnya nisbah bagi 100,000 itu lebih tinggi berbanding negeri-negeri lain yang angka positifnya lebih tinggi. Begitu juga dengan data-data lain. Mungkin pada waktu ini, Encik Azrul, mungkin boleh kongsikan bagaimana dengan keterbukaan data yang dikongsikan dengan lebih mudah untuk difahami ini, memudahkan masyarakat untuk mendapat lebih kefahaman dan juga pemahaman dan juga mungkin sedikit kesedaran yang lebih baik berkenaan dengan jangkitan COVID-19 secara keseluruhannya. Well, secara jujurnya lah, yang paling seronok dengan perkembangan terbaru ini adalah para penyelidik, penganalisis, saintis dan pakar epidemiologi yang melihat secara terperinci data-data yang dikongsikan oleh pihak kerajaan. Orang awam sebelum ini tidak begitu engage atau tertarik pada statistik yang diberikan selain daripada jumlah kes terbaru, kes sembuh, bilangan di hospital dan kematian. Walau bagaimanapun, seperti mana yang saudara telah bentangkan sebentar tadi, dengan wujudnya begitu presis maklumat yang diberikan, laman COVID Now ni mungkin dapat meningkatkan dan mendemokrasikan jangkauan dan pemahaman data serta situasi semasa COVID-19. Tapi yang pastinya yang akan berlaku adalah dengan meningkatnya pemahaman awam mengenai keadaan semasa, impak dan hasil daripada program kerajaan, pastinya lebih tajam soalan dan kritikan yang diberikan. So, kenalah kementerian dan juga menteri-menteri yang terbabit bersedialah dengan soalan dan kritikan yang akan diberikan disebabkan pemahaman yang lebih bagus. Cik Azrul, daripada apa yang disebutkan Cik Azrul sebentar tadi, keterbukaan data ataupun pengurusan dan juga perkongsian dikongsikan oleh KKM ini sebenarnya kita boleh melihat pada sisi yang lain. Kita melihat kepada satu lagi perkara yang menjadi tumpuan apabila kerajaan sebelum ini memaklumkan negara akan beralih ataupun akan memasuki satu lagi fasa, iaitu fasa endemik, iaitu hidup bersama COVID-19. Dengan adanya perkembangan baharu seperti perkongsian data ini, bagaimana ia sebenarnya dapat membantu masyarakat untuk merubah tingkah laku ataupun yang biasa disebut sebagai behavioral change community ini. Apabila selepas ini kita tidak lagi bercakap tentang pandemik, kita bercakap tentang endemik, ya, iaitu kita berdamai dengan COVID-19. Mungkin ada beberapa perkara masih lagi belum diumumkan oleh kerajaan berkaitan dengan SOP-nya, tetapi apa perkara dan juga tumpuan yang perlu kita lihat tentang perubahan tingkah laku dalam komuniti secara keseluruhan apabila menuju kepada satu lagi fasa baharu ini, iaitu endemik? Saya mengharapkan dengan adanya perkembangan terbaru ini, dengan adanya COVID Now, ianya dapat mengubah strategi yang telah dilakukan oleh beberapa pihak yang lalu, iaitu menggunakan fear tactic, ya, untuk memastikan adanya perubahan kelakuan daripada masyarakat. Tapi dengan adanya maklumat yang lebih terbuka ini, kita dapat melihat secara overview di mana perlunya ada kemaskinian SOP dan juga di mana perlunya ada bantuan dari segi masyarakat, bantuan sokongan masyarakat yang perlu di negeri-negeri yang terbabit, yang pastinya yang kita sudah pun tahu
iaitu SOP yang kita sedia ada sudah pun mencukupi untuk menyediakan kita kepada masa hadapan di mana penyakit COVID-19 adalah endemik kepada negara ini. Yang pentingnya adalah kelakuan kita. Dan di mana ianya membuat satu impak ialah kita melihat bahawa endemik ni bermaksud wabak penyakit yang hadir dan konsisten dalam populasi dan dibatasi lokasi geografi. So kita melihat kadar sebaran dan jangkitan tu dapat diukur dan dijangkau. Tapi sebenarnya kalau kita lihat penyakit endemik yang sudah sedia ada di Malaysia, memang sudah ada seperti denggi, penyakit tangan, kaki dan mulut. So kita pun sudah ada pengalaman adanya penyakit endemik di Malaysia. Yang pastinya sekarang ialah dengan adanya maklumat tambahan yang telah diberikan ini, kita dapat melihat pentingnya kita memastikan SOP dijaga dan kita juga melakukan yang terbaik untuk memastikan diri kita dan juga keluarga dan masyarakat dilindungi daripada jangkitan. Dan ini termasuklah memastikan semuanya divaksinasi. So kita melihatlah sama ada perubahan dari segi kelakuan masyarakat. Cik Azrul, alang-alang kita bercakap tentang endemik lebih kurang dalam 2 minit yang akhir ini, mungkin Cik Azrul boleh kongsikan apabila kita bercakap tentang SOP, ia belum lagi diumumkan oleh kerajaan tentang SOP dalam fasa endemik ini, tetapi sebagai seorang pakar polisi dan juga pakar polisi kesihatan dan juga sosial secara keseluruhannya, mungkin boleh dikongsikan apa pendidikan awam ataupun public education yang perlu diterapkan kepada masyarakat kerana SOP itu bukan sahaja memakai mask ataupun memakai hand sanitizer semata-mata, tetapi dalam tempoh fasa endemik yang kita tidak tahu sampai bila ini, apa public education yang perlu diterapkan ke dalam minda dan juga cara fikir oleh masyarakat, oleh rakyat Malaysia secara keseluruhannya, Encik Azrul? So kita tahu daripada pengalaman dalam bidang kesihatan awam ni ialah ianya tidak mencukupi untuk mengetahui kelakuan atau behavior kita juga perlu reflect kepada apa yang kita ketahui. So behavior must reflect knowledge. Dan sekarang ini yang biasa yang kita menghadapi cabaran ialah di mana kita mengetahui benda itu tidak patut dilakukan tapi kita buat juga. So sekarang ni kita diberitahu oleh kerajaan bahawa SOP akan dimudahkan untuk memastikan kita senang untuk tidak menjangkaui SOP dan pastinya seperti tempat-tempat perniagaan dan rumah dan sebagainya boleh mengikuti SOP. Tapi yang pastinya sekarang ialah untuk diri kita, kendiri ialah di mana kita memastikan kelakuan kita itu mengikuti SOP. So sekarang ni kita sering melihat adanya gap ya di antara pengetahuan dengan kelakuan itu sendiri. So yang memastikan kita dapat buat transition kepada endemik ni adalah kelakuan kita untuk memastikan kita sentiasa menjaga SOP. Baik, terima kasih kepada Cik Azrul Muhammad Khalid. Cik Azrul adalah pengasas dan juga Ketua Pegawai Eksekutif bagi Pusat Galen untuk Dasar Kesihatan dan juga Sosial yang mana berkongsi pandangan kita melihat kepada keterbukaan perkongsian data oleh KKM berkaitan dengan COVID-19 dan juga vaksin COVID-19. Baik, cerita berehat seketika, kembali lagi selepas ini.